Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada kumpulan 9 ingin membentangkan filem mengenai 1957 Hati Malaya. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 9 orang iaitu Nurhera Syahira binti Ibrahim, saya sendiri, Nik Zaina Zulaika binti Ali, Muhammad Syahir Hakim bin Syahrul Nizam, Solehah binti Saiful Bahari, Nur Fatin Fatihah binti Ismail, Nur Izzah Nadira binti Muhammad Khairus Saleh, Nur Amirah binti Rosmi, Sulaiman Faid bin Muhammad Zubair, dan Nur Raida Alia binti Razali. Latar belakang filem 1957 Hati Malaya ini mengisahkan tentang anak-anak muda yang menghayati sejarah negara dan erti kemerdekaan serta semangat nasionalisme. Filem ini telah disiarkan pada 25 Ogos 2007. Suhaimi Baba merupakan pengarah, penerbit dan penulis untuk filem ini. Filem 1957 Hati Malaya ini telah dibintangi oleh pelakon-pelakon yang terkenal. Contohnya, Maya Karin sebagai Salmi dan Nurmala, Rusdi Ramli sebagai Hali dan Azharidan, Muhammad Kamaruzaman Taib sebagai Tunku Abdul Rahman, Zafrul Nordin sebagai Dato' On Jafar dan Nur Azhar Murad sebagai Tun Abdul Razak. Filem ini telah mengenengahkan berkaitan dua era yang berbeza iaitu generasi kini pada masa moden yang mencari cerita tentang kemerdekaan dan generasi silam yang berusaha mencapai kemerdekaan. Filem ini sangat berkait rapat dengan kehidupan manusia iaitu tentang cara hidup, penentangan terhadap komunis dan cara untuk menyelesaikan masalah. Filem ini juga berkait rapat tentang falsafah praktikal iaitu sangat menitik beratkan tentang politik negara di mana sistem politik yang diuruskan dapat menyelesaikan masalah kuasa dan negara. Seterusnya ialah mesej dan pengajaran. Terdapat 3 mesej dan pengajaran yang telah kami peroleh daripada filem 1957 Hati Malaya. Antara mesej dan pengajaran yang telah kami peroleh ialah semangat jati diri. Contohnya, pada tahun 1994, Tunku dan yang lain-lain telah mengadakan perjumpaan umum untuk meminta pandangan orang ramai tentang rombongan ke England. Walau bagaimanapun, Tunku telah menjelaskan bahawa mereka tidak mempunyai duit. Nurmala, iaitu watak yang dimainkan oleh Maya Karin, telah membantu dengan menaikkan segala barang kemas dan tindakan itu telah diikuti oleh orang ramai yang menyebabkan Tunku telah menitiskan air mata kerana terharu akan semangat penduduk tanah Melayu. Seterusnya ialah semangat cinta akan negara. Contohnya, semangat cinta akan negara ini dapat dilihat ketika penduduk tanah Melayu bersama tidak kira agama, bangsa dan warna kulit yang bersatu dalam menyokong segala perancangan yang dinyatakan oleh pemimpin mereka iaitu Tunku Abdul Rahman dalam mendapatkan kemerdekaan untuk tanah Melayu. Selain itu ialah semangat cinta akan agama. Contohnya, papan kedai asam laksa Kak Allah telah menggunakan tulisan Jawi. Bahkan, ada akhbar yang diterbitkan dengan menggunakan tulisan Jawi. Buktinya, pada minit ke-11, apabila watak Adlin Ramli dan Maya Karin membaca surat khabar mengenai penentangan rakyat Melayu kepada pengumpulan Malayan Union. Bagi definisi kritikan, kritikan mengikut Kamus Dewan edisi keempat ialah kritikan yang mengandungi analisis, penilaian dan ulasan terhadap sesuatu karya sastra dan juga ulasan atau kata-kata tentang keburukan dan kelemahan seseorang. Hal ini dikatakan sedemikian kerana ketika Salah Ali yang berbangsa Melayu ditemuduga oleh orang putih untuk mendapatkan kelulusan untuk menyambung pelajarannya di bidang undang-undang, tetapi dia kemudiannya disuruh supaya melupakan hajatnya itu dan terus menyambung legasi dari keturunannya iaitu menjadi seorang petani seperti kebanyakan orang Melayu pada ketika itu. Ini menyebabkan kurang berlaku pertembungan komunikasi antara kaum sekaligus menyukarkan usaha untuk mewujudkan kerjasama. Bagi pujuan pula menurut Kamus Dewan edisi keempat, pujian bermaksud
memberi penyertaan dan kata-kata yang memuji. Sebagai contohnya, peristiwa Tunku Abdul Rahman yang menghadiri perjumpaan bersama ahli MCA dan UMNO untuk menyatakan bahawa dia dan delegasinya ingin terbang ke London untuk menuntut kemerdekaan. Namun disebabkan dana parti yang telah habis digunakan, mereka kekurangan pembelanjaan. Hadirin yang hadir datang pada hari itu, tak kiralah Melayu, Cina mahupun India, bersama-sama menyumbang sedaya upaya mereka. Tunku yang terasa terharu dengan peristiwa itu tidak dapat menyembunyikan perasaannya dan akhirnya mengalirkan air mata. Seterusnya, saya akan menyambung dengan cara berfikir. Dalam cara berfikir ini, kami menggunakan dua kaedah, iaitu yang pertama adalah kaedah abduksi, manakala yang kedua adalah kaedah heuristik. Seterusnya, saya akan membincangkan tentang kaedah abduksi terlebih dahulu. Kaedah abduksi ini seperti yang kita tahu, ia merupakan cara berfikir yang ke belakang yang membuatkan seseorang individu yang menggunakan kaedah tersebut akan lebih matang apabila dilihat. Ia dapat dilihat dalam watak ahli yang telah mempelajari atau mengetahui kisah silam iaitu pada kemerdekaan 1957 yang di mana mereka menerbitkan sebuah buku bagi tujuan untuk membuatkan masyarakat halayak ramai untuk mengetahui kisah-kisah yang dahulu serta memperingati perjuangan-perjuangan pahlawan dahulu. Seterusnya, mereka juga ingin menggunakan duit tersebut untuk menebus kembali rumah kepunyaan keluarga Hali yang di mana rumah tersebut mempunyai kenangan manis baginya. Hal ini menyebabkan mereka terpaksa mengumpulkan wang sekurang-kurangnya RM2 juta. Seterusnya, kita akan pergi kepada peristiwa yang kedua, iaitu peristiwa Datuk Onn Jaafar. Datuk Onn Jaafar ni, dia menggunakan kaedah ni apabila satu peristiwa iaitu mereka telah melakukan sebuah perjumpaan yang melibatkan rakyat ramai rakyat Melayu, yang di mana Datuk Onn ketika itu telah memberi ucapan iaitu teruslah bersemangat dan memperingati kisah-kisah pahlawan dahulu yang bertumpah darah demi menyelamatkan negara kita. Maka dengan itu, ia telah menyeru mereka untuk tidak patah semangat dan terus berjuang bagi mendapatkan kemerdekaan ini. Kesimpulannya, kita dapat melihat kaedah abduksi amatlah baik bagi masyarakat atau orang ramai kerana ia membantu kita akan mengenang kembali peristiwa lepas untuk menjadikan kita lebih bersedia terhadap masalah yang akan dihadapi pada masa yang akan datang. Terusnya, kita pergi kepada kaedah heuristik yang di mana kaedah ini merujuk kepada kaedah berfikir yang bersifat penerokaan. Ia merupakan kaedah-kaedah yang mempunyai pemasaran-pemasaran tertentu. Ia dapat dilihat dalam watak Datuk Onn yang memberi pandangan bahawasanya memberi peluang kepada orang bukan Melayu untuk menyertai UMNO. Hal ini kerana pihak Inggeris ingin mempersepadukan antara kaum lain selain kaum Melayu. Ia bertujuan juga untuk meyakinkan Inggeris bagi mencapai kemerdekaan. Akan tetapi, pandangan tersebut ditentang oleh orang Melayu dan orang ramai serta Datuk Onn Jaafar juga mengambil pendekatan untuk mengundurkan diri. Selain itu, untuk peristiwa yang kedua pula ialah bagi Tunku Abdul Rahman sendiri. Ia juga telah mengadakan sebuah perjumpaan dengan orang ramai. Dia memberitahu orang ramai terhadap cadangannya untuk membawa rombongan ke England bagi mendapatkan kemerdekaan yang akan tetapi mereka ini tidak mempunyai wang yang cukup bagi rombongan ke sana. Hal ini menyebabkan cadangan tersebut diterima oleh ramai. Malah mereka juga membantu dari segi kewangan apabila mereka memberikan wang mereka ataupun harta yang mereka ada demi membantu Tunku dan rombongannya untuk pergi ke London untuk mendapatkan kemerdekaan ini. Hal ini dapat dilihat tidak semua pandangan yang baharu akan gagal, tetapi kita harus berani memberikan pendapat atau pandangan bagi memberikan kesan yang positif pada masa yang akan datang. Seterusnya kita pergi kepada aliran falsafah. Aliran falsafah yang pertama ialah idealisme. Idealisme adalah segala realiti atau kebenaran yang hanya wujud dalam fikiran manusia dan hasil pemikiran adalah mutlak. Contoh fahaman idealisme yang telah dikaji dalam filem ini ialah berlakunya konflik antara Hali dan Rafiq mengenai tokoh yang ingin diletakkan di poster. Hali memberi pendapat jika ingin meletakkan gambar tokoh pada poster tersebut, perlulah meletakkan tokoh Datuk Onn Jaafar kerana beliau merupakan pengasas bagi pertubuhan parti UMNO yang mendekatkan ke arah kemerdekaan. Pendapat ini telah ditentang sebenarnya oleh Rafiq. Aliran fahaman yang kedua ialah pragmatism. Ialah ahli-ahli falsafah ini percaya bahawa pengalaman manusia menggambarkan realiti. Segala yang wujud sentiasa berubah dan tidak tetap atau kekal.
Contohnya, Dato' On ingin meletakkan jawatan sebagai Presiden UMNO dan mahu menubuhkan parti yang baharu iaitu Independence Malayan Party (IMP). Hal ini kerana sebelum beliau meletakkan jawatan sebagai Presiden UMNO, beliau telah mencadangkan untuk memberi peluang kepada orang bukan Melayu menyertai UMNO. Oleh yang demikian, orang ramai tidak bersetuju mengenai pendapat Dato' On. Akhir sekali, aliran fahaman eksistensialisme. Maksudnya, manusia bertanggungjawab terhadap dirinya sendiri untuk menetapkan matlamat dan membuat keputusan yang bebas daripada norma-norma masyarakat. Contohnya, orang British dapat melakukan apa sahaja demi menarik kuasa Raja-Raja Melayu. Mereka memaksa Raja-Raja Melayu untuk menandatangani persetujuan pengubahan Malayan Union. Dengan tanda tangan persetujuan ini, British dapat mengawal rakyat-rakyat Melayu. Konsep falsafah pendidikan adalah sesuatu yang berbeza daripada konsep falsafah dan pendidikan. Pada tahun 1988, ia dikenali sebagai falsafah pendidikan negara dan telah digubal sebagai falsafah pendidikan kebangsaan pada tahun 1996. Falsafah pendidikan kebangsaan ini berkonsepkan penyatu paduan rakyat yang berlainan kaum seperti kaum Melayu, Cina dan India. Terdapat beberapa babak dari filem 1957 Hati Malaya yang dapat dikaitkan dengan 4 tongkat pembelajaran. Tongkat pertama ialah pembelajaran untuk mengetahui. Filem 1957 Hati Malaya ini mengisahkan tentang semangat kemerdekaan yang mengingati panorama pejuang bangsa yang telah memerdekakan kita dari penjajah. Tongkat kedua pula pembelajaran bagi melakukan, iaitu Tunku Abdul Rahman menjelaskan yang mereka tidak mempunyai duit kerana habis digunakan untuk berkempen. Normala yang ada ketika itu menyatakan yang dia akan membantu dengan apa yang ada. Tongkat ketiga pembelajaran bagi kemenjadian. Tunku Abdul Rahman pengasas kepada Kahayang Parti Perikatan yang menjadi Perdana Menteri pertama Malaya pada tahun 1957 walaupun mendapat tentangan secara halus dari British yang mahu melambatkan kemerdekaan. Tongkat yang keempat pula ialah pembelajaran demi kehidupan bersama. Dato' On Jaafar dan Tunku Abdul Rahman bersepakat untuk menubuhkan sebuah kemerdekaan. Dengan ini, ia dapat menunjukkan sikap kerjasama antara Dato' On Jaafar dengan Tunku Abdul Rahman dalam mewujudkan kemerdekaan di negara. Assalamualaikum, nama saya Nur Amirah binti Rozmi. Seterusnya ialah konsep rukun negara. Konsep rukun negara yang pertama ialah membangkitkan semangat nasionalisme orang Melayu. Sebagai contoh, menerusi babak filem ini, penduduk Melayu inginkan kemerdekaan daripada British yang sanggup melucutkan barang kemas dan wang ringgit semata-mata untuk diberikan kepada Tunku Abdul Rahman. Konsep rukun negara yang kedua ialah membentuk perpaduan yang kukuh. Sebagai contoh, Anwar telah mencadang satu pertubuhan untuk membangkitkan semangat orang Melayu, iaitu melalui Pertubuhan Melayu Bersatu. Setelah itu, semua orang-orang Melayu telah bersepakat untuk bersatu melawan Malayan Union. Dengan ini, keadaan ini tersebut telah berjaya membentuk perpaduan yang kukuh dalam pelbagai kaum masyarakat. Yang ketiga ialah semangat setia dalam memperjuangkan hak. Peristiwa Dato' On yang mendapat cobaan hebat apabila beliau dikatakan gila kuasa ketika memegang kedua-dua jawatan sebagai Menteri Besar Johor dan Presiden UMNO. Dengan lantas, Dato' On meletakkan jawatan tersebut. Kemudian, cadangan Dato' On untuk memberi jawatan tersebut kepada orang bukan Melayu untuk menyertai UMNO mendapat tentangan daripada orang ramai. Selepas itu, beliau mengambil keputusan untuk mengundur diri. Kemudian, pelbagai cabaran dan semakin sukar untuk memiliki kemerdekaan tersebut. Hal ini kerana Melayu tidak memiliki pemimpin yang berwibawa dan mampu memimpin sebaik Dato' On. Akhir sekali, sifat orang Melayu yang tidak berputus asa menunjukkan bahawa orang Melayu juga memiliki pemimpin yang wajar dibanggakan. Dalam filem 1997 Hati Malaya juga adanya konsep kesejahteraan iaitu menurut Kamus Dewan ia bermaksud amal keteraman. Ini dikatakan kerana ia terpelihara daripada bencana, kesusahan, gangguan dan lain-lain. Dengan ini bertumpukan salah satu watak iaitu terhadap watak kepribadian Tunku Abdul Rahman. Konsep kesejahteraan yang utama ialah insan yang mempunyai tanggungjawab bagi menjalankan tugas sebagai seorang pemimpin. Contohnya, Tunku Abdul Rahman telah membuka tanah air walaupun dia mendapat tentangan secara halus daripada British. Namun ia sanggup mempertahankan hak. Konsep kesejahteraan yang kedua ialah tidak mementingkan diri dan prihatin terhadap orang lain.
Ini menjadikan inspirasi kepada semua orang dalam memperjuangkan hak. Contohnya, Tunku Abdul Rahman telah memperjuangkan hak kesamarataan manusia iaitu dengan mendapatkan kembali hak penduduk di kawasan tersebut. Bukan itu sahaja, sebagaimana pemimpin kita telah berusaha sedaya upaya membantu tulang membimbing kita ke arah negara yang lebih baik. Akhir sekali, kita mestilah berusaha sedaya upaya dalam melaksanakan sesuatu perkara agar keputusan yang diperolehi kelak dan tidak disesali. Kesimpulannya, cerita ini telah mengajar kami erti hidup seorang pemimpin seperti Datuk Onn Jaafar yang menubuhkan UMNO dan Tunku Abdul Rahman yang memimpin UMNO selepas pembubaran parti untuk mendapatkan kemerdekaan kepada tanah Melayu. Hal ini telah memberi banyak sumbangan kepada rakyat waktu kini dan kita semua mestilah bersyukur atas perjuangan mereka yang telah mendapatkan merdeka kepada negara kita. Cerita ini juga telah menjelaskan tentang bekerjasama akan membawa kemajuan kepada sesebuah negara. Sebagai contohnya, Tunku Abdul Rahman telah meminta sumbangan daripada rakyat untuk pergi ke London agar mendapatkan kemerdekaan kepada rakyat di tanah Melayu. Dan rakyat pun tidak memikir apapun demi negara yang dicintai lalu memberi semua harta berharga mereka yang terdiri daripada pelbagai bangsa. Oleh itu, kita haruslah menjaga dan mengekalkan sikap yang dilakukan oleh Tunku Abdul Rahman semasa menjuang kemerdekaan kepada negara kita. Dan kita haruslah bekerjasama dengan semua pihak untuk menembusi semua masalah tanpa mengira bangsa atau kaum. Tegasnya, kami berharap dan mempromosikan cerita ini kepada golongan generasi muda agar mendapatkan pengajaran yang besar dalam cerita ini dan mengekalkan budaya serta dengan sikap masyarakat sebelumnya. Sekian.